Baiklah, pada saya kemerdekaan ini artinya bebas atau merdeka. Maknanya dalam konteks sebuah negara, kita bebas untuk menentukan hala tuju kita dari segi ekonomi, sosial, politik, dan kita mempunyai kedaulatan, bebas untuk menentukan apakah yang kita nak buat dan apakah yang kita mahu untuk masa depan kita tanpa dikongkong oleh kuasa asing. Itu maksud kemerdekaan. Jadi negara yang merdeka ialah negara yang berdaulat, yang dihormati oleh pihak dalam negara dan di luar negara. Dan dalam hal ini kita lihat suatu bangsa yang berdaulat itu maknanya bangsa yang bebas dari dicengkam kuasa asing dan bermaruah. Jadi sebagai seorang rakyat yang cintakan negara, kita mestilah menjaga kemerdekaan ini sampai bila-bila pun, terutama generasi muda, dan kita perlu menjaga kedaulatan negara kita daripada dijajah semula. Contohnya, kalau di zaman Jepun dulu, kita lihat bangsa kita telah ditindas, dinafikan hak, tak cukup makan, berpenyakit, dihukum, dilempang, ditendang, dan langsung tak ada maruah. Termasuk para sultan yang dianggap sebagai Doko Shori Yoryo. Maksud dia, sultan itu hanya rakyat biasa di mata Raja Jepun. Sultan tu orang biasa. Sultan kita. Jadi, di mana maruah kita? Itulah yang dimaksudkan kita perlu mempertahankan kedaulatan dan maruah kita tanpa dikongkong oleh sesiapa. Dasar-dasar British yang ada pada masa itu, tahun 1956, maknanya pada masa itu British sudah hampir untuk memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu, tetapi belum lagi sepenuhnya. Hanya ada ura-ura dan perancangan, dan pada masa itu juga kita lihat British mempunyai masalah luaran, pertembungan dengan kuasa luar di Eropah, dengan Rusia dan sebagainya. Jadi kita lihat British sebenarnya ada perkiraan bahawa komunis akan menular dengan begitu cepat di tanah Melayu. Itu satu pandangan yang agak asing. Tetapi saya suka menyatakan bahawa dasar British pada masa itu, pertama, British menggalakkan pemahaman bahawa tanah Melayu tetap milik orang Melayu. Tidak pernah British menafikan hak itu, malah British juga menyatakan bahawa Raja-Raja Melayu sebagai pemerintah sebenar. British tidak pernah mengambil kuasa dari Raja-Raja Melayu. Hanya membantu mentadbir dengan lebih baik, dengan lebih moden. Tidak pernah mengambil sama sekali. Malah British juga mengatakan bahawa Raja-Raja Melayu sebagai ketua yang sah dalam hal memimpin agama Islam. Jadi dasar British ini amat cantik dan mengagumkan. Walaupun dia menjajah, tetapi dia mengakui kedaulatan Sultan-Sultan Melayu dan Raja-Raja Melayu, keunggulan Sultan sebagai ketua negara dan pemerintah. Itu satu. Yang kedua, kita lihat dasar British ialah mahu rakyat di seluruh tanah Melayu bersatu padu. Sebab itu tahun 1946 hingga 56 muncul parti-parti politik UMNO, MCA, MIC dibenarkan oleh British dan digalakkan supaya ketiga-tiga parti ini mewakili ketiga-tiga bangsa utama
di tanah Melayu, dan kemudian setiap bangsa ini berpakat dan mengaku bahawa sebenarnya mereka akan sentiasa berpakat dalam apa cara sekalipun, pada bila-bila masa pun, berpakat untuk menjaga keamanan di tanah Melayu. Jadi dalam hal itu, orang Melayu, raja-raja Melayu dan kedaulatan bahasa, agama dan bangsa Melayu diiktiraf oleh bangsa lain, iaitu China, India, bahawa mereka akan akur pada pemerintah dan pemimpin Melayu. Jadi saya kira dasar British ini menggalakkan kepimpinan Melayu. Sebelum memberi kemerdekaan, Melayu sebagai pemimpin dan pemerintah dan juga ketua kepada negara bangsa yang akan diwujudkan, iaitu Malaysia tahun 1957. Dan orang Cina, India mengakui hak ini dan mereka bekerjasama dalam hal ini. Itu dasar yang kedua. Yang ketiga, kita lihat dasar British mahu memberi pendidikan, mahu memberi latihan kepada orang Melayu untuk mentadbir. Dan kita lihat juga orang Melayu mempunyai pengalaman dalam ketenteraan. Contohnya masa Perang Dunia Kedua, kita lihat Lieutenant Adenan dan rakan-rakan askar Melayu Regimen 1, Regimen 2 ditubuhkan untuk menyokong dan membantu British menentang Jepun. Tetapi tahun 1956, askar Melayu ni semakin maju, semakin mantap, dan polis juga telah dimodernkan, dan ini membawa kepada satu pentadbiran yang stabil. Sehinggalah apabila British mahu memberi kemerdekaan dan Malayan Union dilupuskan, maka pemimpin Melayu dengan diwakili oleh Tengku Abdul Rahman telah dipanggil untuk diberi penerangan dan juga pengakuan dari pemimpin Malaysia yang pergi ke London masa itu untuk pengakuan bahawa kemerdekaan akan diberi dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang menyebabkan dasar British ini membantu ke arah kemerdekaan. Ya, saya kira para pemimpin dan pejuang bangsa masa itu di tanah Melayu mempunyai cabaran yang cukup besar. Dan pada masa itu tidak ada jaminan untuk seseorang pemimpin, termasuk keluarganya, dalam hal apa pun, tidak ada jaminan, sama ada jaminan dari segi pangkat, dari segi perlindungan keselamatan, dari segi ditangkap ataupun makanan atau ekonomi dia, langsung tak ada. Tapi mereka semata-mata berjuang demi kecintaan kepada negara dan kesetiaan kepada raja, ketua, dan juga mereka sanggup berkorban. Itu saja yang ada. Jadi kita melihat di seluruh tanah Melayu masa tu, sama ada kita lihat Tok Janggut, di Kelantan, Maharaja Lela, Dol Said di Negeri Sembilan, Mat Saleh, Sabah, Rentap, Sarawak, semua itu ialah pemimpin yang sebelum ini amat disegani dan dihormati oleh penduduk tempatan. Kemudian apabila sistem residen dan penasihat British diperkenalkan di seluruh tanah Melayu dan Sabah Sarawak, kita melihat mereka dinafikan hak dari segi hak mereka mengutip cukai, kepimpinan, perundangan, maruah dan juga kawasan kekuasaan. Jadi mereka berjuang mati-matian. Jadi apakah cabaran yang mereka hadapi? Cabarannya kita sedia faham, mereka terpaksa menghadapi British yang mempunyai kekuatan tentera yang lengkap, dan mereka terpaksa berkorban nyawa. Sekiranya mereka berjuang dan bertarung berdepan dengan polis dan tentera British, mereka terpaksa bercabung nyawa. Kedua,
mereka juga akan kehilangan maruah dan kehilangan kuasa. Contohnya Tok Janggut dan juga Mat Kilau ditangkap dan digantung sampai mati, kemudian dipamerkan di khalayak ramai, dan juga pemimpin-pemimpin yang terkemudian, penulis-penulis, dan juga nasionalis-nasionalis Melayu masa itu, mereka sentiasa diancam oleh perisik British, dan mereka sentiasa dalam ketakutan sebenarnya, terpaksa menyorok, dan terpaksa ditangkap mungkin di tengah malam, dan keluarga mereka juga dipenjarakan, bukan saja mereka tapi keluarga, begitu juga dengan jaminan ekonomi, mereka terpaksa berdepan dengan semua ancaman ini, dan apabila ditangkap, tidak ada jaminan untuk mereka lepas atau mereka dibicarakan dengan adil, kerana pihak British memang tidak memberi peluang kepada para pejuang ini, termasuk Burhanuddin Helmi, termasuk pemimpin-pemimpin yang lain, itu yang saya lihat ancaman yang mereka terpaksa hadapi. Proses yang terpaksa dilalui oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasionalisme, masa itu mereka terpaksa berdepan dengan apa yang dipanggil keangkuhan dan keunggulan British. Kita lihat pihak British mempunyai kuasa penuh, termasuk menguasai para sultan dan raja Melayu. Jadi mereka terpaksa, contohnya semasa Malayan Union, perjuangan untuk menafikan British menyatukan seluruh tanah Melayu, negeri-negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Ancaman untuk menyatukan negeri-negeri Melayu ini dan menghapuskan kuasa sultan dan hak istimewa orang Melayu, terpaksalah orang Melayu berdepan dengan kuasa British, dan kita lihat British mengancam untuk menafikan hak sultan, dan ada juga para sultan yang terpaksa dipaksa tanda tangan melepaskan kuasa, dan ini semua terpaksa dilalui oleh orang Melayu, dan mereka juga terpaksa meninggalkan anak sanak keluarga, berkumpul di ibu kota, mereka melaungkan slogan menentang British, tidak mahu bekerjasama, mengancam untuk menghalau British dari tanah Melayu, dan mereka juga bawa spanduk, dan ditangkap oleh pihak polis, dan tentera, tapi mereka tak peduli. Mereka terus menjalani proses ini. Kemudian mereka telah menubuhkan persatuan-persatuan, Kesatuan Melayu Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, penulis-penulis nasionalis telah menulis pojok, surat khabar, majalah untuk mempengaruhi pemikiran orang Melayu dan memberi kesedaran, terhadap betapa orang Melayu perlu bangkit dalam memajukan pendidikan, bangkit untuk memajukan ekonomi, bangkit untuk menentang British secara berdepan, dan tidak lagi membenarkan British memperbodohkan orang Melayu dan juga penduduk di tanah Melayu umumnya. Jadi pada masa itu juga kita lihat pemimpin nasionalis juga terpaksa berdepan dengan ancaman Jepun, kekejaman Jepun, ditangkap, dibunuh, diseksa, Kemudian selepas zaman Jepun dilalui juga proses kuasa komunis selama 14 hari. Komunis bermaharaja rela, pemimpin-pemimpin Melayu terutamanya ditangkap, diseksa, disula, ataupun disembelih, ataupun dibakar, dan balai polis habis diserang oleh komunis, dan kita lihat seluruh tanah Melayu masa itu mahu dikomuniskan. Tetapi gerakan nasionalis dan juga pemimpin pejuang Melayu tidak gentar,
mereka teruskan perjuangan sehingga British datang berkuasa dan British memberi sokongan kepada pemimpin nasionalis untuk mententeramkan keadaan sehingga proses untuk ke arah kemerdekaan muncul dan banyak pilihan raya diadakan di bandar-bandar dan kemudian pilihan raya umum. Proses ini menyebabkan masyarakat Malaysia, Melaya masa itu sedar mereka ada hak mengundi, ya, dan akhirnya perlembagaan 1948, perlembagaan 1955 dan akhirnya pilihan raya menyebabkan proses ini membawa ke arah kemerdekaan. Itulah proses yang dilalui dan pemilihan pemimpin yang berwibawa satu lagi proses yang cukup rencam dihadapi oleh pemimpin kita. Ya, saya amat menghormati, ya, Allahyarham Tunku Abdul Rahman, dan kita melihat sebaik saja mendapat kemerdekaan, apa yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman masa itu ialah memanggil para pemimpin seluruh penduduk Tanah Melayu, pemimpin ketiga-tiga bangsa untuk berpakat menjamin keamanan dan kestabilan politik di Tanah Melayu masa itu. Ya, itu satu yang dilakukan dengan mengadakan perbincangan dan persetujuan bersama. Yang kedua, Tunku Abdul Rahman telah melihat bahawa ancaman komunis amat besar pada masa itu, ya, sehinggalah tahun 1963 satu hala tuju yang berat keputusannya dibuat oleh Tunku Abdul Rahman, iaitu untuk memisahkan Tanah Melayu dengan Singapura, yang membolehkan Tanah Melayu aman damai daripada ancaman komunis. Sebab pada masa itu komunis telah menular di bawah PAP, telah menular di seluruh Singapura dan masuk ke Tanah Melayu, merebak hingga ke Kuala Lumpur. Jadi Singapura terpaksa dipisahkan dari Tanah Melayu. Itu peranan Tunku Abdul Rahman yang kedua, ya. Walaupun ramai yang bersedih dan menangis, tetapi keputusan perlu dibuat kerana itu amat penting. Yang ketiga ialah Tunku Abdul Rahman telah memastikan bahawa penduduk Tanah Melayu yang baru mendapat kemerdekaan mempunyai kebajikan, mendapat kebajikan, ya, iaitu mendapat tanah, mendapat peluang pekerjaan, memajukan ekonomi bangsa, memberikan pendidikan dan juga semua keperluan asas, rumah, tempat tinggal, pekerjaan, kesihatan dan sebagainya, secara asasnya perlu diwujudkan dengan bantuan British juga. Sebab pada masa itu dana Tanah Melayu tidak begitu banyak, ya. Jadi Tunku Abdul Rahman terpaksa menggunakan kepintaran dan budi bicara, dan beliau ialah seorang lawyer masa itu. Jadi Tunku Abdul Rahman telah melihat keadilan sebagai satu cara untuk mendapat memberi kepuasan kepada penduduk tempatan bahawa Tanah Melayu ialah tempat tinggal yang aman, selamat dan juga masa depan yang baik. Itu antara yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman. Kita boleh mempertahankan kemerdekaan tanah air kita lebih daripada 50 tahun sekarang ni. Yang terpenting sekali saya kira ialah dengan adanya perpaduan dan kesedaran rakyat di negara ini sendiri. Ya, maknanya kalau adalah faktor yang membolehkan kita hancur lebur dan dijajah semula oleh pihak luar, ya, dan kita akan kehilangan kedaulatan dan maruah, ialah apabila kita tidak bersatu padu dan kita tidak ada kesedaran tentang semangat kebangsaan. Jadi saya percaya semua pihak, dari pihak kerajaan, NGO, golongan belia, wanita dan seluruh negara bangsa kita
perlu ada semangat bersatu padu, kecintaan kepada negara dan juga kesedaran bahawa tanah air kita ini ialah negara satu-satunya tempat kita dilahirkan dan kita selamat. Ya, kalau kita sekali lagi hilang Malaysia, tidak akan ada lagi Malaysia yang lain dan bangsa kita akan dijajah selama-lamanya. Jadi saya kira perpaduan dan kesedaran terhadap kecintaan pada negara itu satu pegangan yang amat kuat yang perlu ada pada setiap orang. Ya. Yang kedua, saya kira dari segi kesedaran ibu bapa untuk mendidik anak-anak tentang keagamaan, ya, tentang agama, tentang keimanan untuk menjaga keharmonian dan keselamatan negara kita. Ya. Saya kira kalau ibu bapa sedar tentang perkara ini dan mendidik anak-anak dia supaya berjuang dan terus berjuang untuk mendapat kehormatan dan kedaulatan dari bangsa lain, saya kira itu satu yang sangat baik untuk kita. Sekarang ini kita lihat golongan ibu bapa agak kurang sedar, ya, bahawa mereka mempunyai tanggungjawab untuk menjadi contoh pada anak-anak, mendidik mereka cinta pada negara, mendidik mereka untuk berjuang mencapai yang terbaik sehingga mereka menjadi bangsa yang dihormati, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ya? Dan kita juga perlu angkatan tentera dan pasukan keselamatan yang kuat dan hebat setanding dengan negara lain supaya sebarang bangsa atau negara yang berniat jahat mau menjatuhkan kita, kita sentiasa bersedia. Ya? Dan golongan muda masih dalam pandangan saya peranan yang amat penting untuk menjaga segala-galanya. Terima kasih.